Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Allah pilih kita pada malam ini. Dan kita syukur banyak pada Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita walaupun kita tahu kita ada banyak dosa, salah silap. Tapi Allah Ta'ala tetap memberikan kita nikmat taufik dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ada bersama-sama dengan kita para malaikat yang mencatat nama kita. Saya dalam perjalanan tadi dah nervous juga. Allah pilih ke tidak aku duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan sebab kalau saya tak sampai, tuan-tuan mungkin masih ada kelas juga. Ada Ustaz Azli boleh ganti. Kan? Jadi tuan-tuan tak rugi. Tapi saya lah yang rugi, kan? Kena patah balik. Dalam perjalanan tadi ada kemalangan kenderaan tentera, lori tentera terbabas. Lori tentera bawa 2 kereta kebal. Terbabas. Kereta kebal dia kebal, alhamdulillah. Kereta kebal dia tak jadi apa-apa, tak rosak apa. Sahabat saya kata dia nak uji kebal ke tidak kereta tu. Jadi memang terujilah kekebalan dia. Jadi yang rosaknya lori itulah. Lori tu yang teruk sekali nampaknya. Tadi penuh tentera tadi kat kawasan tu. Macam perang, penuh tentera kawasan tu. Jadi tak apalah, alhamdulillah ala kulli hal dapat sampai. Pada bulan lepas, kita dah habislah cerita tentang haji dan umrah, yang mana tajuk terakhirnya adalah berkaitan dengan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kali ini kita akan sambung lagi hukum berkaitan dengan menyembelih, memburu korban dan akikah. Sebenarnya kalau dalam kitab fiqh manhaji, selepas daripada cerita pasal haji dan umrah, akan masuk bab sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar. Tapi sumpah dan nazar kita ni dikemudiankan sikit. Kan? Sumpah dan nazar. Belakang. Baru jumpa bab sumpah dan nazar. Muka surat 215 kan. Baru jumpa sumpah dan nazar. Tapi pengarang mendahulukan cerita tentang menyembelih, memburu korban dan akikah. Jadi selepas daripada bab sumpah dan nazar, kalau dalam kitab fiqh manhaji adalah bab buruan, sembelihan dan akikah. Lepas tu baru masuk bab makan minum, pakaian dan perhiasan. Jadi susunan dia je lah yang berbeza. Jadi tak apalah, kita ikut susunan buku yang ada pada tuan-tuan, iaitu kita terus pergi kepada hukum menyembelih, memburu korban dan juga akikah. Hanya dekat situ tu ada 1, 2, 3, 4. Nanti 4 perkara. 4 hukum. Menyembelih, memburu korban dan juga akikah. Okey. Jadi kita pergi dulu yang pertama, iaitu menyembelih, ataupun dalam kitab Arab biasa digunakan perkataan az-zabaih. Az-zabaih. Sembelihan. Az-zibhu ataupun az-zabhu, plural dia az-zabaih. Itu sembelihan. Jadi kita pergi dulu kepada sembelihan itu sendiri. Dia disebutkan sini hukum menyembelih. Tapi sebelum kita cerita tentang menyembelih, sembelihan itu sendiri adalah yang dimaksudkan dekat sini ni, yang kita nak cerita adalah sembelih dari sudut syarak. Kan? Yang kita nak bincang ni sembelih dari segi syarak. Sembelih siapa pun boleh sembelih. Orang bukan Islam pun boleh sembelih. Binatang apa pun boleh sembelih. Cara macam mana pun boleh disembelih. Tapi bila kita sebut syarat sembelih, hukum sembelih, rukun menyembelih,
Semua tu nak ceritanya sembelihan yang patuh syariat lah. Itulah yang kita nak bincang. Dan sembelihan mengikut cara syariat. Jadi yang pertama sekali diletakkan dahulu tentang cara menyembelih. Cara menyembelih. Cara menyembelih ni dalam bahasa Arab dia ada dua. Bahasa Arab bila sebut sembelih dia ada dua perkataan yang berbeza. Satu dipanggil az-zabhu ataupun az-zibhu, satu lagi dipanggil an-nahru. Dan kadang-kadang diletakkan juga satu lagi dipanggil al-aqru. 3. So nombor 2 dengan nombor 3 tu kadang-kadang disekalikan. Jadi dekat dalam kitab kita ni disebutkan ada binatang yang dapat disembelih pada lehernya dan ada binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya. So binatang yang boleh disembelih pada lehernya itu yang dalam bahasa Arab dipanggil az-zabhu. Sembelih secara umum. Manakala yang tak dapat disembelih pada lehernya disebut juga perkataannya an-nahr. An-nahr ataupun al-aqar. Al-aqar. Okay, apa dia? Binatang yang dapat disembelih pada lehernya 323. Wajib disembelih pada lehernya. Tidak sah disembelih pada bahagian badannya yang lain. Baik binatang yang jinak atau binatang liar yang telah ditangkap. Jadi kalaulah kita dah tangkap binatang tu, kita boleh sembelih dia walaupun dia binatang yang liar, lembu contohnya, tapi lembu yang liar. Bila kita tangkap dia, kita boleh sembelih dekat leher dia. Maka wajiblah kita sembelih pada leher dia sebab kita boleh nak sembelih pada leher dia. Tapi kalau tak boleh nak sembelih pada leher, barulah ada konsep yang lain. Untuk jadilah sembelihan itu halal. Biasanya yang macam mana ni? Yang buruan. Biasanya yang diburu. Okey, kita tengok footnote. Seperti binatang-binatang buruan yang belum ditangkap atau binatang-binatang yang jinak menjadi liar atau binatang yang jatuh ke dalam lubang dan sebagainya yang tak dapat disembelih pada lehernya. Kalau kita biarkan, dia akan mati macam tu aja. Contoh, dah jatuh dalam lubang. Kita nak sembelih, memang tak dapatlah kita nak turun dalam lubang tu nak sembelih. Macam mana? Contohnya. Ataupun dia terlalu liar. Kan? Ataupun kita tengah buru dia. Macam mana kita nak sembelih dia? Jadi, takkan kita nak biar je macam tu. Kita nak makan. Nak makan kena sembelih. Tak sembelih, tak halal pula makan. Habis macam mana cara dia? Maka menyembelih pada binatang-binatang yang tersebut ialah membunuhnya dengan melukainya dengan sengaja pada badannya dengan benda yang tajam. Misalnya dibunuh dengan ditikam atau dipanah atau ditombak atau dipancung pada perutnya atau pada bahagian badannya yang lain. Lihat muka surat 197. Maknanya tu nanti dalam kita bincang dalam bab memburu, kita akan bincangkan. Ini siapa yang biasa pergi memburu, dia tahulah. Kan? Sebab memburu ni memanglah kita memburu, kita akan sembelih. Tapi macam mana kalau kita tak dapat nak sembelih binatang tu? Boleh tak kita pakai tembak aja? Bismillah, tembak, mati. Kan? Boleh makan tak? Boleh? Tak berani. Siapa biasa pergi memburu? Pergi menembak. Menembak ni memang kita boleh sembelih ke tiap kali? Mana boleh? Kan? Bukannya kita tembak pakai apa tu? Bius. Kalau kita tembak pakai bius, iyalah. Tembak dia pingsan. Dia pingsan kita sembelih kan? Tu boleh lah. Tapi kalau peluru hidup, macam mana? Ataupun kita tembak burung. Contohnya. Kan? Burung. Kami dulu dekat Mesir, biasa musim panas. Musim panas, cuti. Kan? Dia biasa burung-burung ni dia banyak. Dia lepak dekat atas pokok-pokok, dekat wire elektrik dan sebagainya tu kan. Biasa
Dia orang akan bagi peluru yang peluru tabur tu. Kan? Jadi tembak sekali, pum, jatuh banyak sekali. Burung kan. Lepas tu buat makan. Kan, goreng dan sebagainya. Jadi boleh ke tidak? Itu dalam bab buruan. Itu dalam bab hukum hakam buruan. Sekarang kita tengah cerita hukum hakam menyembelih binatang yang memang kita boleh sembelih. Kan? Binatang yang kita boleh sembelih dekat leher dia. Okey, yang bab buruan nanti. Bab buruan nanti kita akan bincang. Okey. So kita pergi kepada rukun menyembelih. Dan macam biasa, rukun setiap kali rukun dia ada syarat dia. So setiap satu rukun tu dia ada syarat dia. So rukun menyembelih, pertama sembelihan, yang kedua orang menyembelih, yang ketiga binatang yang disembelih, yang keempat alat penyembelihan. Okey, itu biasalah, itu standard kan. Memang benda-benda ni normal lah. Okey. So rukun menyembelih kena sembelihan itu sendiri. Sembelihan itu sendiri. So sembelihan dia ada dua je syarat dia. Yang pertama memutuskan halqum, yang kedua putuskan mari. Kan? Jadi dua benda ni kena diputuskan. Bila diputuskan kedua-duanya, maka selesailah sembelihan. Tuan-tuan pun mungkin ada buat praktikal kadang-kadang kan, khusus praktikal sembelihan. So, bila khusus praktikal sembelihan ni kita belajar dalam kitab macam ni, dia tak nampak. Sebab dia bukannya, yalah benda macam ni dia kena praktikal baru nampak. Kan? Dia satu, dia panggil halqum tu, halqum tu urat nafas dia. Satu lagi dipanggil mari. Mari ni dipanggil tempat laluan makan. Kan? So laluan makan dengan laluan pernafasan. So dua-dua tu perlu dipotong, maka selesailah. Kalau salah satu daripadanya tidak terpotong, bermakna belum disembelih dengan sempurna lagi. Belum disembelih dengan sempurna. Dia memang kena kedua-duanya. Dia berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri, ma'an haraddam, apa yang mengalir padanya darah dan disebutkan nama Allah ke atasnya, maka makanlah. Jadi para ulama mengatakan syarat penyembelihan kena putuskan darah, putuskan laluan darah itu. Kan? Dia tak boleh sebahagian sahaja. Dan mestilah diputuskan setiap daripada halqum dan juga mari. Okey? Itu yang pertama, syarat yang kepada rukun yang pertama. Okay, selesai. So rukun yang kedua. Rukun yang kedua, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih. Okay, orang yang menyembelih syarat dia pula beragama Islam atau kitabi, yakni dari ahli kitab. 325 footnote. Ialah orang yang beragama Yahudi atau Nasrani yang datuknya dulu memeluk agama itu sebelum agama tersebut diubah dan dimansuhkan. Okey. So syarat dia mestilah orang itu Islam ataupun ahli kitab. Yang tukang sembelih tu. Maknanya kalau tukang sembelih tu Hindu, tukang sembelih tu Buddha, tukang sembelih tu tak beragama, tu tak boleh dimakan. Dia mesti Islam ataupun ahli kitab. Macam mana kita nak tahu? Pertama sekali Islam, jelaslah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Maknanya mesti orang Islam. Lepas tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kalian. So Allah Ta'ala sebut ahli kitab. Jadi maknanya yang disembelih oleh ahli kitab pun boleh juga dimakan oleh kita.
Habis kalau dikatakan bahawasanya, ahli kitab tu kan dah berubah, dah rosak dah zaman kita sekarang. Kristian dah tak beriman seperti mana yang Nabi Isa sampaikan pada diorang. Yahudi dah tak beriman seperti mana yang Nabi Musa perintahkan pada diorang. Jadi diorang tu dipanggil sebagai ahli kitab ataupun tidak? Orang Kristian dan orang Yahudi. Maka diletakkan dekat bawah tu footnote. Apa yang dimaksudkan dengan ahli kitab? Iaitu orang yang datuk nenek moyang dia dulu memang Yahudi ataupun Kristian. So dia ni keturunannya. Sebab kalau kita kata dirosakkan, diubah, dimansuhkan, pada zaman Nabi pun dah dimansuhkan. Bila Islam datang, agama yang terdahulu memang dah dimansuhkan. Mana boleh pakai lagi? Kan bila Nabi datang, Yahudi, dia tak boleh pegang daripada agama Yahudi. Dia kena masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Memang kena ikut Islam. Mana boleh kekal atas agama dia. Okay? Dan juga zaman Nabi lagi, kitab Taurat dah diseleweng. Kitab Injil pun dah diseleweng. Habis kenapa Quran kata makanan ahli kitab itu halal? Bermakna ahli kitab pada zaman Nabi SAW, walaupun kitab mereka telah diseleweng, mereka tetap dinamakan ahli kitab. Sebab apa? Sebab datuk nenek moyang diorang dulu tu adalah beragama dengan agama kitab yang dulu, yang asal. Kan? Beriman dengan kitab yang asal sebelum diseleweng tu. Jadi maknanya contoh, Yahudi dekat Madinah. Yahudi di Madinah, bila diorang sembelih makanan, sembelih kambing, boleh tak dimakan oleh para sahabat? Jawapannya boleh. Walaupun Yahudi di Madinah, diorang menentang Nabi. Dan diorang pun berpegang kepada kitab yang telah diselewengkan. Dah seleweng dah waktu tu. Tapi boleh makan. Sebab apa? Sebab datuk nenek moyang diorang dulu tu memang Yahudi yang asal. Yahudi yang asal. Memang diorang itulah yang beriman dengan Nabi Musa dulu. Dengan kitab Taurat dulu. Ataupun kalau Kristian dengan kitab Injil. Jadi yang dikira adalah diorang yang memang telah asalnya ahli kitab. Bukannya yang baru masuk ke agama Kristian. Contoh datuk nenek moyang dia Buddha. Dia Kristian. Dia tak dikira sebagai ahli kitab. Macam yang berlaku dekat Indonesia banyak. Dan di India. Dia orang kahwin kan. Dia orang kahwin Islam dengan Kristian. Lepas tu dia bagi alasan apa? Kristian tu kan ahli kitab. Boleh lah. Dia bagi alasan ahli kitab. Sedangkan datuk nenek moyang kawan tu bukannya Kristian pun. Dia tu je yang Kristian. Datuk nenek moyang dia dulu tu Hindu ataupun tak beragama. Ataupun mungkin Islam. Kan? Lepas tu dah murtad. Tak pelik. Kan? Jadi sebenarnya diorang tu tak dikira sebagai ahli kitab. Sebab ada yang tanya, dia kata, Ustaz, makanan kosher tu boleh makan tak? Kosher ni makanan Yahudi. Kan? Yahudi. So boleh makan ke tidak? Jawapannya boleh. Banyak ulama telah memfatwakan makanan kosher bukanlah semua boleh. Tapi kebanyakannya boleh. Sebab sembelihan ahli kitab. Dan kosher pun tak makan babi. Kan? Dia tak boleh babi. Arak pun dia tak boleh minum sebenarnya. Memanglah orang Yahudi minum arak. Tapi asalnya kalau dikatakan benda tu kosher, maka tak boleh minum. Tak ada arak dalamnya. Kecuali beza dengan kita, dia ada persen yang dibenarkan. Lepas tu dia dibenarkan pula. Ni kelakar sikit dia punya hukum kosher ni. Kalau arak itu dibuat oleh padri dia. Oleh dia punya rabai. Jadi halal. Dia punya ustaz dia lah kiranya kan. Kalau buat arak, jadi halal. Orang awam kalau buat haram. Arak tu. Dia macam tu. Jadi terbalik pula kan.
Patutnya lagilah haram. Kan? Mana boleh. Dia tu dah kita kata seleweng kan. Jadi itu ada beza sikit. Namanya kalaupun kosher tu banyaknya halal, kosher ni makanan Yahudi lah makanan Yahudi yang kata apa? Yahudi punya chop halal lah. Yahudi punya chop halal. Yahudi pun ada chop halal dia tau. Cuma dia tak gunalah perkataan halal. Dia guna perkataan kosher. So kita guna perkataan halal. Jadi biasa kadang orang bila kat luar negara dia nak makan, kadang-kadang makanan halal tak ada. Kalau ada, tak payahlah buat pilihan dah. Pergilah makan halal. Jangan banyak soal. Tapi bila di tempat yang memang tak ada langsung makanan halal, dia kata yang ada hanya yang kosher. Boleh tak saya makan? Itu soalannya. Tempat kita tak payahlah tanya soalan ni. Ngada-ngada. Nak makan juga makanan Yahudi apa pasal? Okey. So syarat penyembelih dia kena beragama Islam ataupun kitabi. Kitabi ni lah kita kata ahli kitab. Okey. Yang seterusnya, syarat-syarat binatang yang disembelih. Kemudian daripada tu, rukun yang keberapa tu? Rukun yang ketiga kan? Rukun yang ketiga, binatang yang disembelih. So, binatang yang disembelih, dipanggil dalam bahasa Arabnya, madhbuh. Madhbuh, yang disembelih. So, binatang yang disembelih, yang pertamanya, mestilah binatang darat yang halal dimakan, of course lah. Kalau binatang yang hidup dalam air, maka halal tak payah sembelih. Mana ada orang pergi sembelih ikan. Jadi binatang darat yang halal dimakan. Lepas tu syarat yang kedua, hidup mustaqirrah pada permulaan sembelih. Hayah mustaqirrah dalam konsep kalau kita belajar bab sembelihan memang dia akan sebut benda ni. Mustaqirrah tu apa dia? Footnote. Hidup mustaqirrah ialah binatang itu masih bernyawa dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya. Okey. Maknanya binatang tu bukanlah akan mati dengan sebab sakitnya. Maknanya dah memang nyawa-nyawa ikan sangat, kita kata daripada dia mati baik kita sembelih, nanti kita boleh makan. Padahal dia dah tak ada hayat mustaqirrah. Dia kena mustaqirrah baru boleh sembelih. Kalau dia dah hilang kehidupan mustaqirrah itu, sembelihan itu tidak dikira sebagai sembelihan syariat. Kecuali kalau disembelih sebelum daripada itu, yang itu cerita lain lah. Yang macam kadang-kadang ada orang sembelih, lepas tu ada problem dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi senang ceritanya, kadang-kadang benda ni berlaku bila? Kena langgar dengan kereta. Kena langgar dengan kereta, kan? Kita pun tengok dia dah mati dah. Tak bergerak dah. Tapi tengok, jantung masih ada ni. Masih hidup lagi ni. Sembelih ajalah. Padahal dia dah tak dikira sebagai hayah mustaqirrah. So tak boleh disembelih lagi dah. Tanam ajalah dia. Habis cerita. Kan? Tapi kalau kita langgar, dia masih lagi hidup. Cuma ialah, kalau kita biarkan lagi, matilah dia. Maka sembelih lah. Tak ada masalah. Dia hidup tu hidup betul lah. Maknanya memang hidup lagi. Cuma ialah dah patah riuk contoh kan. Dah patah riuk tu mungkin lagi 2-3 hari mati. Contoh. Tapi hayah dia tu dipanggil, kehidupan dia tu dipanggil kehidupan mustaqirrah. Maknanya dia hidup sungguh-sungguh, memang hidup. Dia tak perlu bantuan pernafasan. Memang dia hidup. Jadi kalau macam tu barulah boleh disembelih. Okey. Simple je tak? Simple je. Ada tak kata syarat sembelihan mesti disebutkan nama Allah? Tidak. Tak ada.
Lepas ni syarat alat penyembelihan. Okay, nanti kita baca dekat sunat penyembelihan. Baru kita dapat jawapan tu. So, syarat alat penyembelihan mestilah sesuatu yang tajam, yang dapat melukai dengan tajamnya. Seperti besi, tembaga, emas, perak, buluh, batu, kaca dan sebagainya. Melainkan tulang, kuku dan gigi, maka tidak sah menjadi alat sembelihan. Sebab apa yang tadi-tadi tu tak boleh jadi alat persembelihan? Sebab dia dihormati, kan? Tulang, kuku dan juga gigi. Tapi kalau alat-alat yang lain tadi tu semuanya boleh, tak ada masalah. Okey, besi, tembaga semua boleh. Sembelih pakai emas pun boleh. Pisau dia pisau emas, orang kaya. Pisau pun emas boleh. Sembelihan itu sah. Kita nak cerita sekarang ni sembelihan sah ke tidak? Perak, buluh, batu, kaca dan sebagainya. Macam apa saja cara sembelihan yang memang boleh dengan tajam dia tu dia dapat melukai, maka sahlah sembelihan itu. Kalau yang dia pakai itu bukan dengan perkara yang boleh melukai dengan tajamnya, maka tidak boleh ataupun tidak dikira sebagai sembelihan. Contoh dia pakai satu yang berat. Tak tajam tapi berat. Batu. Contoh batu berat. Dia hempapnya atas leher ataupun tengkuk binatang tu. Terputus dua-dua urat tu. Kan? Putus urat juga, betul tak? Maknanya kalau ikut rukun yang tadi tu dia dah lepas dah. Putus dah urat halkum dan juga urat marik dia. Tapi tidak sah sebab apa? Sebab dipotong urat itu bukan dengan sesuatu yang tajam. Terpotong itu dengan sesuatu yang berat. Jadi tidak dikira. Faham? Okey, kemudiannya baru pergi pada sunat-sunat sembelihan. Sunat sembelihan yang pertama, menajamkan alat penyembelihan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, idza qataltum, apabila kalian membunuh, maka perelokkanlah bunuhan kalian. Wa idza zabahtum, apabila kalian menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan kalian. Iaitu dengan cara macam mana? Dengan cara menajamkan alat pemotong kamu dan menyenangkan sembelihan itu. Jadi Nabi SAW sendiri suruh tajamkan sembelihan, tajamkan alat sembelih. So, tajamkan alat sembelih adalah salah satu daripada sunnahnya. Okey. Cuma tadi kita ada tertinggal sikit syarat tadi tu tentang anak yang dalam kandungan kan. Saya tertinggal tadi. Anak yang dalam kandungan tak perlu disembelih kalau mati dengan sembelihan ibu dia. Kalau lahir hidup setelah ibunya disembelih, maka kena sembelih lagi. Okey. Macam contoh kita sembelih lembu, tengok-tengok dalam lembu tu ada janin dia. So janin dia tu mati sekali. Bila sembelih mak, anak tu mati. Jadi anak dia tu tak payah disembelih dan halal dimakan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia hidup lagi, kita kena sembelih pula lah kalau nak makan. Kan? Kalau sembelih mak, buka perut, ada pula anak yang hidup. Anak dia hidup lagi. Kalau nak makan si anak, kena sembelih lah. Kalau tak nak makan, biarlah. Nak makan, sembelih si anak tadi tu. Okey. Sunat penyembelihan tadi menajamkan alat penyembelihan. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Nampak? Mengucapkan bismillah itu adalah sunnah. Fakulu mimma dzukira smallahi alaih. Maka makanlah dari yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Dalam mazhab Syafi'i, sebut nama Allah Ta'ala waktu sembelih ni sunnah. Dia bukannya wajib. Jadi kalau dia sembelih, dia tak sebut bismillah, sembelihan tu masih lagi sah. Sembelihan masih lagi sah. Bukannya tak sebut nama Allah terus jadi haram. Bukan begitu. Habis ayat ni cerita apa? Ayat ni cerita satu sunnah. Satu lagi, jangan pula disebut nama yang lain. Maksudnya kalau orang kafir dulu, dia orang sembelih atas nama berhala dia. Yang tu haram lah.
Sebab sembelih atas nama berhala. Jadi kalau sembelih atas nama Allah, maknanya bukan disembelih untuk selain Allah, iaitu untuk berhala. Jadi boleh, tak ada masalahnya. Kan? Kalau yang sembelih tu kata apa, lelaki ke, perempuan ke, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Orang dewasa, budak kecil, tak ada masalah. Kan? Semuanya sah. Jadi tak ada masalah lah dia ni sebut bismillah ke, tak sebut bismillah ke, tak ada masalah. Kan? Macam tadi kita sebut tentang syarat-syarat orang yang menyembelih kan. Orang yang menyembelih punya syarat paling simple sekali. Yang penting Islam ataupun ahli kitab. Tak sebut laki ke perempuan. Tak sebut merdeka ke hamba. Tak sebut dah balik ke belum balik. Kalau ibadat-ibadat lain kan macam tu. Kita belajar. Syarat sah sembahyang mesti Islam. Mestilah mumayyiz kan. Mestilah berakal. Contohnya. Tapi sembelih tak ada. Sembelih syarat dia Islam dia. Maknanya dia tak kisah lelaki perempuan, dia tak kisah tua muda. Budak pun kalau sembelih, sembelihan dia sah. Anak kita pegang ayam, dia pergi sembelih ayam tu. Contohnya. Boleh makan tak ayam tu? Boleh. Boleh. Walaupun dia tak masuk lagi kursus sembelihan. Bukan syarat sah sembelih mesti ikut kursus sembelih. Kotlah budak tu pandai-pandai je kan. Dia tengok YouTube je contohnya. Belajar kat YouTube je. Kan? Dia pun ambil ayam tu. Dia sembelih. Ini apa? Bapak Rainbow. Anak pun dahsyat jugalah. Kita boleh makan ayam tu. Tak ada masalah. Sebab dia tak disyaratkan mesti balik contohnya. Bahkan tak mesti mumayyiz pun tau. Tak mumayyiz. Contoh budak baru umur 5 tahun, 4 tahun, belum mumayyiz lagi. Kena pula budak tu masih pakai pampers lagi. Contohnya. Pergi ambil ayam, sembelih ayam tu. Sembelihan tu sah. Sebab syarat orang menyembelih dia simple je. Dia yang penting Islam. Dah. Itu je. Okay. Orang gila. Orang mabuk. Kan? Orang mabuk sembelih ayam. Sembelih kambing. Sah. Sembelihan tu. Orang gila. Datang rumah kita, dia pergi sembelih ayam kita. Orang gila sembelih. Sah. Sembelihan tu. Dia tak disyaratkan apa-apa. Dia lain macam sembahyang. Sembahyang orang gila sembahyang tak sah. Orang mabuk sembahyang tak sah. Kan? Dia beza dengan menyembelih. Dia menyembelih ni simple aja. Okey. Jadi janganlah tanya, dia kan tak sebut nama bismillah, tak sebut nama Allah tu. Yalah gila kan. Dia main sembelih jelah. Dia tak sebutlah bismillah dulu. Mungkin dia sebut. Orang gila Islam kan, mungkin sebut bismillah. Padahal dia sembelih kambing kita. Kalau boleh sembelih dia, kita sembelih dia dah. Tapi tak boleh. Jadi kita boleh makan tak dia sembelih kambing kita tu? Boleh. Tak ada masalah. Jangan persoalkan dia sebut nama Allah ke tak? Dia sebut bismillah tak tadi? Dia sebut bismillah tak tadi? Tak usah soal. Sebab itu bukan syarat. Sebut nama Allah Ta'ala tu, itu adalah sunnah. Saya sebut benda ni panjang sikit sebab saya ada tengok satu video ustaz yang mengajar sembelihan tu. Dia kata tak sah tak sebut bismillah. Dia mengajar bab sembelihan. Tapi dia tak ikut fiqah. Jaga-jaga sikit. Ada satu orang, dia viral dengan sebab mengajar bab menyembelih. Sebab dia ajar macam mana cara menyembelih bagi sedap daging tu. Lepas tu dia pergi pula pada fiqahnya. Padahal dia tukang masak. Dia tukang masak. Asalnya dia ajar cara sembelih tu. Dia kata macam ni cara sembelih bagi sedap, dia kata. Dia tukang masak. Sekali bila orang tanya dia bab hukum, dia pun jawab bab hukum. Dah, lepas tu viral pula tu. Jadilah dia orang panggil ustaz. Padahal tukang masak. Lah kali lepas tu, buka kitab pula mengajar. Buka kitab pula, kitab tasawuf. Mengajar tasawuf. Mengajar, banyak berapa.
Suruh dia ambil tauliah, eja nama kitab pun tak reti. Nama kitab tak reti eja. Agak macam mana nak dapat tauliah? Lepas tu, bila dia tak dapat tauliah, dia kata apa? Orang jabatan agama tu semua level rendah-rendah lagi. Kata. Kita ni makam tinggi dah. Kata, lain lah. Jadi dia tu tak faham yang kita tulis. Kata. Kita makam tinggi dah. Kata. Banyaklah dia punya makam tinggi. Kan? Awak tukang masak, terus saja jadi tukang masak. Tak payahlah pergi mengajar kitab tasawuf pula. Itu jadi sesat tu. Tapi banyak juga dia punya pengikut dia. Tapi hampir semua seluruh Malaysia adalah tak bagi dia mengajar. Hari itu nampak juga dia keluar waktu kempen pilihan raya. Orang politik kadang nak juga orang macam tu sebab dia ada pengaruh kan. Sesat tak sesat nombor 2. Okey. So tadi tu mengucapkan bismillah. Yang ketiga, menghadapkan diri dan sembelih ke arah kiblat. 3-0. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, berkorbanlah dengan hati yang rela, sesungguhnya setiap muslim yang menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat, maka darahnya, kotorannya dan bulu-bulunya itu adalah kebajikan dan bakti kepada timbangan pada hari kiamat. Jadi salah satu daripada sunnah menyembelih binatang secara umum adalah menghadap ke arah kiblat. Dia bukannya wajib, tapi lebih baiknya begitu. Termasuklah waktu korban. Termasuk waktu korban yang masjid buat, surau buat waktu korban. Sunnahnya bagi orang yang tukang sembelih, cari arah kiblat dulu, baru sembelih. Jangan ikut dan je terus sembelih. Sembelih tu tengok dulu arah kiblat dia okey ke tidak. Dah tengok arah kiblat, barulah sembelih. Sebab apa? Sebab dia adalah ibadah juga. Dan arah kiblat tu arah paling mulia. Arah paling mulia, arah kiblat. Jadi kita pun menghadaplah ke kiblat. Dia tak wajib, dia bukan semayang. Semayang wajib arah kiblat. Tapi dia lebih baik menghadap kiblat. Macam kita ambil air semayang. Ambil air semayang, paling bagus menghadap arah kiblat. Tak wajib, tapi paling bagus. Sebab apa? Menghadap ke arah yang paling mulia. Macam itulah. Sebab kita nak buat benda baik kan. Buat benda baik, paling bagus menghadap ke arah kiblat. Macam juga tuan-tuan dalam kelas mengaji kitab, menghadap ke arah kiblat. Ustaz saja yang membelakangi. Sebab kalau ustaz pun menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kiblat, ustaz pun menghadap kiblat. Maka macam mana mengajar tu? Bercakap seorang lah kita. Orang kat belakang tidur, ataupun balik tak tahu ada lagi ke tidak. Jadi ustaz je lah yang membelangi kiblat, yang lain menghadap ke arah kiblat. Macam itulah. Sebab arah kiblat arah yang paling utama. Macam itulah. Okey. Jadi di Australia dulu yang saya tahu, di Australia dulu dia orang siap ubah slaughterhouse tu, rumah sembelihan tu, sebanyak-banyak rumah sembelihan dia orang ubah bagi menghadap ke arah kiblat. Sebab nak bagi halal dia orang punya sembelihan. Sanggup renovate tu. Renovate semua. Nak bagi menghadap kiblat. Sebab apa? Waktu tu salah satu pengimport paling utama, seingat saya lah cerita ni tahun 90-an dulu. Pengimport paling utama dia orang waktu tu adalah negara Iran. Jadi waktu tu geng-geng Iran ni pergi sana bagi syarat macam tu. Kami kalau tak menghadap kiblat, kami tak nak beli daging. Jadi dia orang semua slaughterhouse tu direnovate bagi menghadap ke arah kiblat. Dan diupahlah orang Pakistan, orang apa semua untuk jadi tukang sembelih. Sebab fulus punya pasal. Dia orang bukan kira sunnah. Dia orang kira yang penting ada fulus kan, boleh jual. Jadi dia orang bagilah menghadap kiblat. Sebab Australia antara pengeluar daging halal yang besar. Dia orang memang banyak daging halal. Dia orang memang cuba untuk comply. Sebab market daging halal tu besar. Jadi rugi kalau dia tak comply benda tu. Jadi walaupun benda tu tak wajib, dia buat juga.
Sebab customer minta. Customer minta, buat. Okey. Jadi walaupun benda itu sunnah. Okay, yang keempat, menyembelih pada leher sebelah atas dengan membaringkannya sebelah kirinya. Pada binatang yang pendek lehernya seperti lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Menyembelih pada leher sebelah atas dengan membaringkannya sebelah kirinya. Okey. Baringkan dia tu sebelah kiri dia. Itu paling bagus. Dan kita pula menghadap ke arah kiblat. Kita tu menghadap arah kiblat. Dan kemudiannya disembelih itu pada leher sebelah atas. Binatang yang pendek lehernya seperti lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Habis binatang yang panjang leher macam apa? Macam unta. Macam angsa. Jadi sembelih pada leher sebelah bawah. Ini yang dipanggil sebagai nahar. Apa dia? Dalam Quran kita hafal semua tu ayat tu. Ayat sembelih unta ni semua kita hafal. Tak ada seorang pun tak hafal ayat ni. Ustaz confident je. Semua hafal. Bukan sebab tuan-tuan orang surau Ar-Raudah, sebab Ustaz Azli orang hebat dalam bab Quran, tuan-tuan semua saya yakin hafal Quran, bukan. Tapi sebab ayat ni dalam surah yang kebanyakan kita jadikan dia sebagai surah favorite. Iaitu surah apa surah favorite? Betul. Inna a'taina. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ada tak hafal ayat ni? Jangan mengaku. Kalau tak hafal tak payah angkat tangan. Jangan malu kalau angkat tangan tu. Saya ustaz, saya tak hafal lagi. Ayat tu takkanlah tak hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu sembelih bahagian leher sebelah bawah. Jadi maksudnya biasanya kalau macam tu unta lah. Unta. Kan? So unta dia tak boleh disembelih macam kita sembelih ayam, macam kita sembelih kambing. Sebab leher dia panjang. Maka akan ditikam tu dekat bahagian leher dia yang dekat dengan dada dia. Kan? Bahagian bawah. Kan? Biasa kan dia cara sembelih dia pun lain. Kan? Dia bukan macam tu kan. Dia tegak kan. Dia tegak. Bukan tarik. Kalau tarik tu kambing boleh tarik. Kan? Lembu boleh. Unta mana boleh macam tu. Tapi subhanallah kan unta ni Allah Ta'ala jadikan. Dia tak susah untuk disembelih. Kalau kita tengok orang Melayu sembelih lembu. Macam nak pergi perang. Unta kan lagi besar daripada lembu kan. Tapi orang Arab sembelih unta seorang aja. Kita seekor lembu berapa orang kena pegang. Kiri, kanan, depan, belakang semua kan. Semua ada orang. Dia seorang je dengan seekor unta kan. Macam mana dia buat? Dia buat kandang kecil. Dia suruh unta tu duduk kan. Unta ni pula duduk. Dia akan ikat kaki unta tu sebelah. Bila dia ikat kaki unta tu tak bangun dah. Ikat sebelah je. Unta kaki ada 4. Ikat sebelah 1, maka dia dah tak bangun. Dia tak bangun, dia duduk elok je macam tu. Jadi bila dia duduk tu, maka dia sembelih je terus. Oleh satu orang. Kan? Okey, tak apalah. Senang ceritanya, itu sunnahnya. Okay. Lepas tu, yang last kali kat sini, memutuskan pula kedua-dua urat wadaj, kedua-dua urat pada kanan dan kiri, leher meneruti halqumnya. Okey, yang ada dekat kiri dan kanan leher, maka dia bukan lagi dipanggil sebagai satu syarat untuk menyempurnakan sembelihan. Dia dikira sebagai sunnah untuk diputuskan sekali. Yang penting halqum dan marid telah diputuskan. Itu saja. Dia wadaj ni ataupun dalam kitab biasa disebut wadajain, hanya 2 urat wadaj dipanggil. So 2 urat wadaj
Yang itu dekat leher ni ataupun dekat leher kan, dekat tepi halqum, maka ataupun juga disebutkan sebagai al-warid, itu sebenarnya adalah sunnah untuk dipotong sekali. Biasanya memang kita akan potong sekali lah. Wallahualam. Kita kalau belajar bab praktikal, kan biasanya akan ditunjukkan betul-betul. Jadi saya bab puruan ni, bab sembelihan ni saya baca laju-laju je tuan-tuan. Bukan sebab kita dah lambat, bukan sebab isyak awal, kan dah setengah jam dah isyak ni ustaz, jomlah semayang isyak. Kan, bukan sebab tu. Tapi sebab sembelihan ni kita belajar macam ni teori aja. Yang kena buatnya sebenarnya praktikal. Kan? Jadi praktikal tu yang penting. Jadi tuan-tuan kena belajar dalam bab praktikal. Bab sembelihan ni. Dia bukan hanya semata-mata teori. Kalau sebut teori je memang kadang-kadang tak faham. Dia kena tengok betul-betul sampailah kita faham dan kita buat. Selagi mana kita tak buat pun kadang-kadang susah juga. Kadang-kadang kita sekadar tahu je lah, tapi kita tak buat, tak dapat juga. Okey, wallahualam. Ada soalan? Apa dia? Dia hujung kat kepala. Dia ketuk. Dia ketuk lepas tu. Itulah, dia kena tengok lah. Dia ada hayam mustaqirah ataupun tidak kan. So, kalau dia sekadar jadi pening-pening lalat aja, kan, kena ketuk tu, maka dia masih ada hayam mustaqirah. Jadi masih boleh lagi. Tapi kalau diketuk tu sampai menyebabkan dia dah nyawa-nyawa ikan, lepas tu baru kita sembelih, itu tak boleh. Jadi kena tengok dah pula. Kan? Dan ada pula yang belum mati, matinya dia tu kerana benda lain kan. Macam ayam tu biasanya kalau dia dah mati tak apa. Ini dia mati kerana masuk ke dalam air panas. Kan? Dia belum mati terus direndam dalam air panas kan. Itu pun selalu juga berlaku. Yang jadi isu yang selalunya berlaku yang itulah sebab nak cepat kan. Jadi terus direndam. So dia mati lemas. Bukannya mati kerana sembelihan. Itu pun biasa berlaku. Kalau yang lembu kadang-kadang sebab dipukul. Dipukul. Jadi dipukul dia sampailah dia dah nyawa-nyawa ikan. Contohnya baru dia disembelih. Jadi tengoklah. Tengok kepada dia punya keadaan ketika tu. Kita tak boleh nak generalizekan juga sebenarnya. Sebab mungkin juga dia masih ada hayam mustaqirah. Saya pernah tengok kalau di Mesir tu dia ada yang zalim, dia pergi kat lembu tu, dia toreh dulu lutut lembu tu. Dia toreh lutut lembu tu, 1, 2, dia pergi dekat lembu tu dia buat macam tu dulu. Dia toreh dulu. Jadi bila dia dah toreh, lembu tu tak boleh nak lari dah kan. Dia kena toreh lutut dia. Lepas tu baru dia sembelih. Sembelihan dia sah. Sebab apa? Hayah mustaqirah lagi. Tapi zalim. Zalim dosa lah. Sah tapi berdosa. Dia kan, dia sah tapi berdosa. Dia macam tu. Sebab menzalimi. Ya. Tak. Dia tak jadi bangkai. Dia kalau orang potong macam potong ikan kan sampai putus kan. Sampai putus. Ataupun yang tadi tu angkat letak balik kan. Dia tak menjadikan sembelihan itu haram, tidak. Cuma dia dah bercanggah dengan sunnah. Dia dah bercanggah dengan sunnah. Sebab apa sunnah sebut? Apabila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. So tu sebablah kena pisaunya tajam. Jangan pisaunya pisau yang tak tajam. Sebab engkau dah menzalimi dia.
Bila kau kena buat 2 kali, 3 kali tu, maknanya kau dah menzalimi binatang tu. Berbanding dengan kalau pisau kau betul-betul tajam, sap sekali je kan. Jadi tidak menzalimi. So isu dia kat situ adalah isu tak ikut sunnah dalam menyembelih. Bukan jadi haram, tidak. Tapi dia jadi tidak mengikuti sunnah. Kena jaga-jagalah. Kalau ada tukang sembelih suka buat macam tu, maknanya kita kata dia ni tak ikut sunnah. Dia tak disyaratkan maknanya mesti sekali je. Contoh, mungkinlah kadang-kadang dia tak sangka kata dia punya pisau dia tu tak berapa tajam. Dia dah apa? Dah tajamkan, dah asah kan? Dah tajamkan ataupun pisau baru lagi. Kali tiba-tiba tengok liat pula lah lembu ni. Emang tak lepas-lepas kan? Ataupun dia punya kedekat pula tak kuat. Jadi dia cuba tak lepas-lepas. Kawan pula tolong sambung. Contohnya. Kan? Boleh. Dia masih lagi sah. Dia masih lagi sah. Kan? Yang tak sahnya adalah kalau ketika mana dia angkat tu, lembu tu dah hilang hayah mustaqirrah tanpa diputuskan. Tanpa diputuskan urat, dah hilang hayat mustaqirrah lembu tu. Sebab darah dah mancut banyak. Contohnya. Tapi tak putus lagi. Okey? Bila hilang hayat mustaqirrah, dia sembelih pula yang itu yang jadi tak sah tu. Bukannya masalah angkat tak angkat sebenarnya. Dia bukan masalah angkat tak angkat. Kalau dia angkat, dia cepat-cepat buat balik lagi sekali. Terus dia kan. Okey lagi. Jadi dia bukan isu angkat pisau tak angkat pisau sebenarnya. Kan? Dia tengok kepada hayat mustaqirrah ataupun tidak. Ya? Pun sah. Fiqh ni, antara yang mudahnya cara belajar fiqh adalah bila kita tengok syarat, rukun dan syarat kan? Rukun dan syarat, kita comply je rukun dan syarat tu menyesah. Dia tak ada kata jangan macam ni, tak boleh macam ni. Kalau dia kata jangan macam ni, baru tak boleh. Tapi bila kita dah cukup rukun dan syarat dia, selesai. Kita kadang-kadang suka bertanya benda yang, ataupun kita selalu fikir maknanya yang lain daripada tu. Sedangkan dah disebutkan dah syarat yang ini aja. Jadi kalau comply syarat ni, sah. Okay? Macam bab tutup aurat ke, macam bab syarat wuduk ke, macam apa-apalah. Sebab kalau kita belajar fiqh yang ringkas ni, dia bagi point. Sebab bila bagi point, kita lagi senang nampak. Dia tak bagi permasalahan, dia bagi point. Point 1, 2, 3, 4, 5 ada. Perkara yang membatalkan wuduk, contohnya, point. Kan? Apa dia? Menyentuh kulit yang lelaki atau perempuan yang asing, yang boleh dinikahi kan tanpa berlapik, satu. Yang keduanya, keluar sesuatu daripada hubul ataupun dubur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Yang keempat, hilang akal ataupun tidur dengan tidak tetap papan punggung. Okey dah, settle. Maknanya selain daripada tu batal wuduk tak? Tak batal. Jadi tak payahlah tanya, Ustaz, kalau saya pegang pampers budak, terkena pula dia punya najis kat situ, batal tak wuduk saya? Tak batal lah. Tak ada dalam tadi tu. Poin yang tadi tu kan. 1, 2, 3, 4. Ada tak sebut pegang najis? Tak ada. Maknanya pegang najis tak batal. Apa tak lagi makan minum. Ustaz, kalau makan batal tak wuduk? Tak sebutkan dekat nombor 1 sampai nombor 4 tadi. Maknanya tak batal. Macam tu. Okey, jadi macam tu juga dengan sembelihan. Tadi kita sebut rukun sembelih ada 4. Setiap satu tu dia ada syarat dia. Comply semua syarat tu, bagi 4-4 tu, semua ada syarat-syarat dia. Lengkap semua tu, sah sembelihan. Habis kita. Dia yang disoal tadi tu, jangan angkat tu. Memang kita kena sekaligus,
mati. Tapi kalau pap, lepas tu alamak tak putus lagi ni, macam mana ni? Minta pisau lain. Kan, dia darah dah keluar. Kan, darah dah keluar. Bila darah dah keluar dan mencut keluar, dia dah tak ada hayah mustaqirah. Baru kita nak ambil pisau yang lain, baru kita nak sembelih. So kita sembelih yang kedua itu seketika mana dia tidak ada hayah mustaqirah. Yang itu yang tidak sah sembelihan. Sebab dia pergi kepada syarat dekat nombor 2, syarat binatang yang disembelih. Kan? Dia kena hayah mustaqirah. Tapi kalau waktu tu juga kan kita terus lagi cuba lagi sampailah dia mati, walaupun mungkin memerlukan pula bantuan daripada orang lain, kan, terus dia masih permulaan yang sama. So, kalau permulaan yang sama tak ada masalah, kan. Jangan ditunggu-tunggu, maksudnya jangan ditunggu-tunggu, jangan kejap lagi lah, kan, kita potong separuh dulu. Kejap lagi kita potong lagi separuh. Dia tak boleh macam tu, kan. Dia tak boleh dilambat-lambatkan macam tu. Sebab isu dia adalah hayah mustaqirah. Okey, ada soalan lain? Saya nak tengok lagi kalau ada sunnah yang kita tak sebut. Okey, pula. Dah, semua dah sebut. Okey, selesai. Ada soalan? Soalan yang luar tajuk? Isu telkong tuan-tuan dah habis dah Saf kedua, imam. Dia konsep simple macam ni lah. Kita semayang, yang paling dekat dengan imam adalah yang paling baik, kan? Tapi bermula dengan saf pertama lah. Kalau saf pertama panjang lah, saf pertama adalah yang paling afdal. Lepas tu setiap kali kita nak memulakan saf, kita cari yang paling dekat dengan imam. Yang paling dekat dengan imam. So yang paling dekat dengan imam, imam duduk tengah, maka tengah lah, kan? Kemudiannya sunnahnya apabila kita semayang, saf ni antara sunnahnya adalah i'tidal. I'tidal ni maksudnya apa? Menyeimbangkan, seimbangkan saf. So seimbangkan, jangan berat sebelah. Islam ajar kita untuk berlaku adil, antaranya sampai ke situ pun kena adil. Jangan memberatkan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Walaupun kita datang dari luar belah sana, belah kanan tu lebih senang sebab dekat dengan pintu. Masuk terus semayang, keluar pun cepat aja, kan? Imam baru bagi salam kedua, kita start motor dah. Sebab duduk tepi pintu. Contohnya. Tapi memang sunnahnya adalah kita bagi seimbang. Maknanya kalau dah ada orang ramai belah kanan, kita pergi duduk belah kiri. Bagi seimbang. Dia panggil i'tidal.
Lagi? Ada soalan lain? Bulan depan insya-Allah kita memburu. Memburu dalam kitab je lah. Apa hukum hakam berkaitan dengan buruan ataupun memburu. Tak ada soalan Habis dah? Oh, buat hujan. Okey, jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini. Kita sekarang ni dah bulan Jumadil Awal, ingat. Jumadil Awal bermakna lagi sebulan Jumadil Akhir. Lepas tu masuklah bulan Rejab. Bulan Rejab tu malam pertama bulan Rejab, malam doa mustajab. Bulan Rejab tu bulan yang digalakkan banyak puasa. Bulan Rejab bulan yang dipanggil bulan haram, banyakkan amal ibadat. Dan bulan Rejab juga dah jadi mukadimah untuk Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal sebulan setengah je lagi. Jadi dah nak dekat sangat dengan bulan Rejab yang dikira sebagai mukadimah lah untuk kita bulan Ramadan nanti. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan Rejab tu, lagi sebulan setengah lagi. Maknanya daripada sekarang bersiaplah kan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Cukup setakat tu untuk malam ni. Buku yang dipegang oleh tuan-tuan tu sebaik-baiknya tuan-tuan sebaik-baiknya buku tu ditinggalkan saja dekat surau. Dengan supaya kalau kita tak datang pun nanti apa dia? Ada orang lain boleh pegang, boleh baca. Kalau bawa balik, dia jadi macam sebelum ni. Hari tu kita bawa banyak dah. Tapi yang tinggal sikit je kat kitab, dekat surau. Mana pergi tak tahu. Jadi banyak orang ambil, bawa balik, lepas tu tak tahu letak mana. Lepas tu bila datang kuliah lagi, lupa letak mana, tinggal ambil pula buku yang baru. Kan? Jadi lebih baik ditinggalkan saja dekat surau, supaya nanti next time kita boleh ambil lagi. Buku tu percuma, memang betul-betul buku tu tidak dijual. Kalau tuan-tuan nak beli juga, tuan-tuan beli yang dalam bahasa Inggeris. Yang dalam bahasa Inggeris ada dijual. Dekat Shopee ada dijual. Kan, yang dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu tak ada. Semuanya diedarkan secara percuma. Kalaulah ada orang yang jual juga, confirm penipu. Kan? Ambil benda free, pergi jual. Kan? Tanpa dapat kebenaran daripada pengarang. Kemudiannya, itu berkaitan kitab kita. Jadi kitab tu, kalau nak bawa balik, bukan tak boleh. Boleh. Tapi tuan-tuan cubalah supaya bulan depan datang bawa kitab tu. Jangan tinggal. Dan cuba sedaya upaya untuk istiqamah dah datang kelas. Okay. Kitab tu ditaja oleh Sapura untuk memperingati Allahyarham Puan Seri Hajah Sapura. Isteri kepada pengasas Sapura Holding. Jadi dia orang yang taja buku ni, sebab buku ni percuma. Kemudiannya jadi jangan dibayar apa-apalah. Jangan bayar apa. Tapi kalau nak bagi duit pada surau, silakanlah bagi pada surau. Gitulah, bukan untuk beli Okay, wallahu alam, itu sajalah. Dekat belakang sana ada buku yang saya jual bulan lepas, buku Wasilah Menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya buku Syoknya Solat, buku lama sebenarnya. Masih ada lagi kalau ada nak cerita tentang khusyuk dalam solat, serta perfume lah yang macam biasa. Okay, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.